Video tutorial kali ini kita akan buat game Crazy Bird. Jadi pergi kat my project, new project, create a project, bagi nama Crazy Bird. Mula-mula sekali kita akan create variable untuk burung. Dan halangan. Jadi apa yang kita nak buat adalah mula sekali kita akan create burung yang akan dikawal dengan button A dan button B. So untuk ke atas button A, untuk ke bawah button B, di mana ke bawah positif 1, ke atas negatif 1. Seterusnya kita akan bina halangan pada paksi X sama dengan 4. Kemudian secara rawak, ini untuk lubang bagi burung lalu. So mungkin contohnya sini kita nyalakan halangan. Nah mungkin inilah yang akan dijerit secara rawak. Kemudian dia akan gerak ke sana sebanyak negatif 1 melalui X. Jadi mula kita akan create burung, set burung, pergi ke blok game untuk create. Pada paksi X adalah 0, Y adalah 2. Untuk kali ini sprite tu, iaitu burung, kita akan bagi dia berkelip. Maka kita akan pergi ke blok game. Kita akan pilih sprite set X, X tukar kepada blink, sprite tukar kepada burung, dan ini tukar kepada 300. Seterusnya kita akan bina kawalan untuk turun ke atas dan ke bawah menggunakan button A dan button B. Pergi ke blok input, ambil on button A dan satu lagi untuk button B. Seterusnya kita akan pergi ke blok game, pilih sprite change X, sprite kita tukar pada burung, X tukar pada Y, dan 1 kepada negatif 1. Duplicate. Di sini kita hanya perlu tukar negatif 1 kepada 1. Jadi apa yang berlaku kalau kita tekan button A, dia naik ke atas, dan button B dia akan ke bawah pada paksi Y. So ke atas negatif 1, ke bawah positif 1. Seterusnya kita akan bina halangan. Okey. Untuk halangan kita akan menyalakan 4 LED. Jadi kita kena simpan semua koordinat LED ni dalam bentuk array. Array ni macam laci lah, mana kita boleh simpan sebilangan data. Contohnya di sini kita hendak ada 4 LED menyala, 1 tak menyala. Untuk membenarkan burung itu melalui, contohnya lah pada X sama dengan 4, Y kita akan random. Random secara rawak. Mungkin dia akan jadi yang ni menyala, 40 menyala, 41 menyala, 42 menyala, 43 tak menyala. Okay, maksudnya ni adalah koordinat 4, 0,
Yang ni adalah 4, 1. Yang ni adalah 4, 2. Ini adalah 4, 4. Depan ni nilai X, belakang ni adalah nilai Y, koordinat titik-titik tersebut. Jadi ini akan disimpankan dalam array. Set sprite. Yang ni kita akan tukar pada halangan. Seterusnya kita akan pilih block array iaitu empty array, di mana kita akan jadikan halangan ni sebagai satu array. Seterusnya kita akan create halangan. Mula-mula sekali kita akan create variable iaitu lubang y secara random. Okay, ambil set. Kita akan pergi block mat, pilih pick random, hanya sampai 4 saja. Okay, seterusnya kita akan ambil blok loop iaitu for index. Kemudian kita akan ambil logic if. Kemudian kita akan buat comparison. So, pergi ke logic, pilih comparison. Jadi apa yang kita nak compare di sini adalah jika nilai index tidak sama dengan lubang y, kita akan guna array iaitu list add value to the end. List tukar kepada halangan. Maka kita akan create koordinat-koordinat LED untuk disimpan dalam halangan. Maka kita akan pergi ke block game, create sprite, di mana X adalah pada 4 dan Y akan di-delete daripada index. Apa yang berlaku, kita telah create halangan di sini. Mula daripada kita setkan halangan tu sebagai array. Kemudian lubang Y akan dijana secara rawak. Sebagai contoh, mungkin dia start dengan kalau kat sini kita contohnya 3. Kemudian index akan mula dengan 0, 1, 2, 3, 4. Sebab index ni kita akan jadikan dia sebagai Y nanti pada paksi Y. Untuk kita generate lubang ni, kita akan letakkan syarat di sini. Jika index tak sama dengan Y, barulah dia akan nyalakan yang dalam array ni. Sebagai contoh, mula dia akan compare dengan 0. Jadi adakah 0 dengan 3 ni tak sama? Ya, maka dia akan letakkan indeks ni 0. So dapat dah satu koordinat iaitu 4, 0. Kemudian dia akan compare dengan 1. Adakah 1 tidak sama dengan 3? Ya, maka dia akan buat yang sama. So akan masuk koordinat 4, 1. Kemudian dia akan compare dengan 2. Adakah 2 tidak sama dengan 3? Ya, maka dia akan masuk dalam array iaitu 4, 2. Kemudian dia akan compare dengan 3. Adakah 3 tidak sama dengan 3? Tidak. Sebab 3 adalah sama dengan 3, maka dia skip. So tak ada koordinat untuk 4, 3. Seterusnya dia akan compare dengan nombor 4. 4 tidak sama dengan 3, so dia akan masukkan dalam array 4, 4. Sebab itulah bahagian sini menyala pada 4, 0, 4, 1, 4, 2,
part 3 tak nyala, kemudian part 4 nyala. Okey, kenapa kita letak kat on start? Sebab kita nak dia tunjuk sekali je dibuat. So, sepatutnya yang ni akan kita letakkan di forever untuk dia generate berulang-ulang kali. So sekarang ni kita akan pindahkan yang ni ke forever, daripada set lubang Y to pick random ni masuklah forever. Lihat apa jadi. Sebab dia dah berulang-ulang jadi dia berlaku. So kita tak nampak lubang tu. Nanti kita akan buat sesuatu supaya dia berganjak ke sana sebanyak -1. Kita play block daripada loop, iaitu 4 element. Kita letak atas ni. List adalah daripada halangan, bermaksud list yang kita dapat di sini kita akan guna untuk dia nyalakan lampu dan bergerak ke sana. Pada X kita akan tolak 1. Jadi kita akan create satu variable baru untuk halangan 1. Kita akan pilih halangan 1, masuk dalam ni. Kemudian kita akan pergi ke blok game, pilih sprite change X. So yang ni halangan 1 dan X -1. So kita akan tengok dia akan bergerak ke sana, tapi dengan laju sekali. Jadi kita akan letak blok pause untuk perlahankannya di bawah sekali selama 1 saat. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, dia bergerak daripada satu baris ke baris lain selama 1 saat. Apa yang berlaku di sini adalah semua senarai dalam halangan akan dibuat satu-satu. Sebagai contoh, part 0, part 1, part 2, part 4. Maka dia akan, halangan 1 ni dia akan ambil satu-satu untuk dia gerakkan ke sana sebanyak -1. Tapi kerana berlaku dengan pantas, kita nampak dia bergerak serentak. Tapi perasan tak kat sini dia tak terpadam, maka kita akan tambah sesuatu di pengatur carat untuk memadamkan apabila dia sampai kat Y sama dengan 0. Untuk tujuan itu, blok yang pertama adalah daripada blok loop. Kita akan pilih blok Y2, tak letak atas. Kemudian kita akan pilih blok daripada logic, iaitu boolean, kerana kita perlukan 2 syarat. Kemudian blok comparison. Untuk syarat pertama kita akan kira panjang array. Untuk syarat kedua kita ambil blok daripada logic juga, iaitu comparison, di mana kita akan dapatkan nilai array pada nilai X sama dengan 0. Jadi kita buat dulu syarat yang pertama. Kita ambil array, kita pilih length of array, letak kat sini. Length array daripada halangan. Maka kalau nilai dia lebih besar baru dia lepas, tetapi dia kena penuhi syarat yang kedua. Seterusnya kita pilih blok sprite X, masuk dalam ni. Sprite ni kita buang sebab kita nak isi dengan array. Sebab nilai-nilai yang daripada halangan semua dalam bentuk array. Jadi kita ambil yang get value X. Okay. So list ni kita tukar pada halangan. Okay. Seterusnya kita akan ambil blok daripada game untuk delete. So letak sini delete. Kalau melibatkan halangan semua kita kena guna array kebanyakannya. Jadi kita akan ambil
get and remove value at 0. So list ni tukar kepada halangan. Jadi apa yang kita lihat kat sini, dia akan terpadam kat hujung ni. Bagaimana dia padam pada bahagian ini adalah, mula sekali dia akan bilang panjang array. Sepanjang array ada 4, dia start dari kosong, 1, 2, 3. Jadi bila array 4 lebih pada kosong, maka syarat pertama dah dipenuhi. Syarat kedua, daripada array ni dia ada nombor-nombor dia, koordinatnya. Contohnya yang ni start dengan 4, 0, 4, 1, 4, 2 dan 4, 4. Okey, tetapi dia masih lagi tak memenuhi syarat ini, iaitu X ni mesti sama dengan 0. Tapi di sini X dia adalah 4. Jadi dia pass. Bila lepas, pengaturacaan bahagian ini, dia akan gerakkan nilai X tu tolak 1. So daripada 4 dia akan tolak 1, maka dia akan jadi 3. Tolak 1 dia akan jadi 2 dan seterusnya. Sampai di hujung ni X akan sama dengan 0. Sebab tu apabila dia sampai kat sini, dia akan mula delete. Macam mana dia delete? Okey, sebagai contoh, bila X dah sama dengan 0, maka array semua akan jadi 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4. Yang ni pada array 0, ni pada array 1, ni array 2 dan array 3. So jumlah dia adalah 4 array. Jadi apa berlaku apabila syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi, maka dia akan tengok list ni. Dia akan delete yang kosong dulu. So dia akan delete yang ni dulu. Lepas tu dia akan buat selagi. Sekarang ni apa yang berlaku adalah panjang array adalah 3. So dia akan compare lagi. Adakah 3 lebih pada 0? Ya. Syarat kedua, adakah X sama dengan 0? Ya. Maka dia akan delete pada 0. So yang ni dah tak ada, maka yang ni dia akan kosong balik. 0, 1 dan 2. So dia delete yang ni pula. Dan dia ulang-ulang sampai semua ni di delete. Barulah dia akan pass ke program yang lain. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada halangan ni, memang burung kita tak dapat untuk mengelak lah, sampai terlampau rapat sangat kan. Apa yang kita akan buat adalah, sebagai contoh sini burung, bila halangan dah sampai yang ketiga, dia start daripada sini, dia akan set X pada 4. Pada X sama dengan 2, keluar yang baru. So kita akan guna 1, 2, 3. So yang ketiga ni baru keluar yang baru. Jadi kita akan guna nombor 3 ni sebagai syarat. So bila melibatkan nombor, kita akan pilih matematik lah. So mula sekali, kita ambil blok logik, pilih if. So if ni kita letak di bawah ni. Okey, apa yang perlu masuk dalam ni adalah set lubang y ni dengan for. Pause ni letak kat bawah ni, bawah sekali macam ni. Okey, lepas tu kita akan masuk syarat. Seterusnya kita akan ambil blok comparison. So kita akan comparekan dia dengan syarat dengan blok matematik, iaitu kita akan ambil reminder. Seterusnya kita akan create variable baru, iaitu tick, T-I-C-K-S. Mula kita ambil change tick by 1, letak bawah masa ni. Maksudnya setiap kali dia sampai sini, dia akan kira. So bilangan yang kita kira tu kita nak bahagi dengan 3. So kita pergi variable, ambil tick, masuk dalam ni, bahagi dengan
3. Supaya bila sampai kat sini dia dah 3, maka bila 3 bahagikan 3 sama dengan 1, reminder dia adalah kosong. So bila nilai sama dengan kosong, barulah dia akan buat yang baru kat sini. Kalau tak, dia akan tunggu sampailah reminder ni sama dengan kosong. Barulah burung tu ada sikit ruang untuk gerak ke bawah dan ke atas. Mari kita tengok. So lihat sini, dia dah ada ruang untuk dia mengelak. Dan akhir sekali kita akan buat syarat di mana jika halangan kena burung, maka game over. Untuk pengetahuan cara yang terakhir, kita nak apabila apa yang kita nak buat adalah apabila halangan menyentuh burung pada paksi burung X dan Y, maka dia akan game over. Jadi blok yang pertama adalah kita akan guna loop for di atas pause. Kemudian kita akan tukarkan list kepada halangan. Untuk value ni kita akan buat variable baru iaitu halangan kedua. Halangan kedua. Okey. Kemudian kita akan guna logic if. Kemudian kita akan ambil logic boolean sebab kita nak guna dua syarat. Yang pertama untuk X burung dan Y burung. Kemudian kita ambil logic comparison. Masuk dalam ni dua kali. Satu lagi di sini. Seterusnya kita pergi ke blok game, ambil sprite. Masukkan dalam semua syarat-syarat tersebut. Ada 4 semua. Mula tukarkan kepada halangan kedua. Yang tukar kepada burung. Kemudian yang ketiga tukar kepada halangan kedua tapi pada paksi Y. Yang ini tukar pada burung dan juga paksi Y. Jadi apa berlaku apabila burung dan halangan pada paksi yang sama, pada koordinat yang sama, apa yang kita nak buat? Kita ambil blok game. Kita ambil game over. Okay. Mari kita tengok apa jadi. Burung akan berkelip. Jadi kita guna button A dengan button B untuk mengelak. Atas button A, bawah button B. Dan andai kata kita terlanggar halangan, game over. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.